Boleh? Nak tengok kan? Tengok je parti je. Kalau dia mati kan itu dia. Baik. Kita buka majlis dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga, kenikmatan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, dan mereka itu juga mempunyai sifat-sifat suka menahan diri daripada kemarahan dan suka memaafkan manusia. Wa afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan, insya-Allah. Yang hormati Tuan Imam kita, saya tak tahu nama apa tadi ya. Tuan Haji apa? Halim. Tuan Haji Halim. Soalnya yang muliakan kita punya Bilal, soalnya pengurusi surau. Mana pengurusi surau? Tuan apa? Tuan Haji? Taib. 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 Yang itu lemah lembut, yang ini dah Taib pula. Baik. Halim ke lemah lembut tak? Suruhnya tang puasa lah. Kata ke surau, seluruhnya sidang jemaah muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Taala kerana kita dapat bersama pada pagi ini, subuh yang penuh berkah ini. Pagi ini kita dah masuk 21 Ramadan. Alhamdulillah. Lebih dahulu saya memperkenalkan diri saya lah. Mungkin kalau kita ni ada yang tak kenal lagi, dan mungkin ada yang dah kenal, dah pernah jumpa serempak dan sebagainya. Nama saya Ustaz Muhammad bin Kasim. Muhammad bin Kasim jawatan di Pejabat Agama Seremban tu sebagai Timbalan Pendaftar Pernikahan dan Rujuk. Pendaftar Pernikahan dan Rujuk Daerah Seremban. Jawatan tetap itu penolong pegawai. Pegawai grade 29. Tapi jawatan tahqiqi itu timbalan pendaftar. So maknanya bila selagi mana kita ditempatkan unit tu, itulah jawatan kita. Kan? Bila pindah unit lain, lain pula jawatan dia.
Tapi masih ada grade yang sama lah. Selagi tak naik grade, itulah grade kita. Faham kan? Baik. Berasal daripada Johor Negeri Sembilan. Orang Johor tadi mana tadi? Orang kampung saya tadi. Okay. Terima kasih dia Abang Fazil Fazil. Dia punya adik ni satu sekolah hang saya dulu lah. Adik dia. Yang dia ni saya tak kena mana. Tapi dia kena Aden. Dia tak kena dia kena Aden. Alhamdulillah. Baik. Pasal pada Johor ni 11 sekarang ni menetap di Taman Cemu Utama Rembau dan berulang-alik ke Seremban lah. Daripada tahun 2013 ke 14 itulah berulang-alik ke Seremban ni. Masuk di kerja pejabat agama ni tahun 2010. Tahun 2010 masuk pejabat agama. Dan sekarang dah 2019 dan nak masuk 2020 dah. Misi apa tu? Wawasan 2020. Capai ke tak capai tu? Baik. Besoknya telah pun berkahwin, ni seorang isteri dan 7 orang anak. 7 orang anak. Okey. Pendidikan sekolah rendah Undang Johor. Sekolah Undang Johor. Lepas tu sekolah menengah Datuk Undang Manap. Lepas tu masuk pondok Tuan Ji Wahid dulu. Tuan Ji Wahid di Sungai Udang selama 3 tahun ngaji pondok. Tapi sekarang ni tak ada pondok ke dah. Dia dah sekolah biasa kan. Sekolah Arab biasa. Dulu ada lah pondok. Lepas tu sambung di Aceh, Indonesia, pesantren selama 5 tahun. Balik ke sana bekerja, ngajar-ngajar tu lah. Sampai ngajar tu sambung belajar lah di UM PJJ UMCZ selama 3 tahun diploma syariah. Lepas tu kerjalah dengan jabatan semua kan. Sampai tu sambung belajar, ambil degree di UKM. Degree UKM bidang bahasa Arab dan juga tamadun Islam. Habis combo tahun lepas lah. Habis combo tahun lepas bidang bahasa Arab tamadun. Okey. Itu sajalah lebih kurang lah. Yang tu je. Dan dah jadi guru takmir selama 15 tahun. 15 tahun guru takmir. Sampailah sekarang masih lagi guru takmir lagi. Kuliah-kuliah tu orang kata ustaz ni tak ada rehat ke kata. Orang cakap lah asyik ngajar kan. Memang penuh lah, jadual tu penuh. Mana kalau ada sebulan tu, kalau ada 4 minggu tu pun penuh lah tu. Daripada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Malam Jumaat pun ngajar lagi. Sabtu, Ahad, Subuh. Macam tu lah. Penuh lah tu. Yang free-nya minggu yang kelima. Tu pun kalau ada minggu kelima. Kalau tak ada minggu kelima, memang tak ada lah free dah. Macam tu. Tapi kalau nak pakai dan kena booking awal. Kena booking awal. Kotak memang tak rapat. Baik, insyaAllah itu sajalah lebih kurang tentang diri saya. Nak lebih tahu kena kita bincang belakang lah. InsyaAllah. Jadi apa benda yang kita nak bincang pada hari ni tuan-tuan? Saya pun tak tahu apa benda nak bincang dengan tuan-tuan ni. Tapi saya bawa satu kitab lah. Hadis Kursi ni. Hadis Kursi bab kitab Tauhid. Bab yang ke-8. Tajuknya anak Adam mendustakan dan juga mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil tajuk ni dulu, nanti kita akan masuk tentang Ramadan lah sikit. Tentang Ramadan, kelebihan Ramadan dan sebagainya insya-Allah. Kalau sempat. Saya tak tahu kita habis pukul apa. Pukul apa nak habis ni, tuan? Malam sampai malam. Habislah kan sampai malam. Karpet lagi mana orang. Sekarang di 6.30 sampai pukul 7.30. 7. Lebih kurang nah. Saya tak adalah nak gimana begini. Saya enjak ke sini sikit. Pusing sini sikit. Sebab dia macam tak open center.
Tengok. Boleh tengok kat situ lah. Tengok kat skrin tu. Kadang dia setting tu lagi sikit lah. Baik. Jadi kita lihat satu hadis Nabi. Ni hadis kursi ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Subhanahu wa taala kazzabani ibnu Adam. Kazzabani ibnu Adam. Walam yakun lahu zalika. Wa syatamani walam yakun lahu zalika. Amma takzibuhu iyaya faqawluhu la yu'idani kama bada'ani walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iyaya faqawluhu ittakhadallahu walada wa ana al-hadus samad lam alid wa lam yulad wa lam yakul li walam yakul li kufuwan ahad. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas wa amma syatmuhu ya faquluhu li walad fasbahani an attakhiza sahibatan aw walada atau kama qala Rasulullah sallallahu ataupun sebagaimana yang difirmankan wa taala. Hadis ini terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kursi lah. Hadis kursi ini maknanya kalam Allah. Di mana Allah Ta'ala sendiri, Nabi Ta'ala berkalam kepada baginda Rasulullah SAW dan Nabi menyampaikan kepada umatnya mengikut pada bahasa yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW. Qala berkata ya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, kazzabani ibnu Adam, anak Adam telah mendustakan aku. Kata Allah Ta'ala, anak Adam telah mendustakan aku. Walam yakul lahu zalika, padahal tiadalah aku itu sebagaimana yang didakwa. Sebagaimana dia dakwa. Wasyatamani, dan anak Adam juga orang kata mencela aku. Anak Adam juga mencela aku. Walam yakun lahu zalika, sedangkan tidak seperti mana yang dia dakwa. Fa amma takzibuhu iyaya, maka adapun mendustakan Adam itu terhadap diriku, faqauluhu seperti katanya, la yu'idani kama bada'ani, kita tidak akan dibangkitkan sebagaimana permulaan pada kejadian kita. Ni dakwaan anak Adam. La yu'idani kama bada'ani, kita ni besok ataupun aku ni besok tak akan dibangkitkan sebagaimana aku ni diciptakan. Ni dakwaan anak Adam lah. Walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, padahal kata Allah Ta'ala, awal-awal penciptaan makhluk itu sangat mudah atasku sebagaimana nak mengulangi akan penciptaan. Faham kan? Dan tiadalah awal-awal kejadian itu, penciptaan itu terlebih mudah di atasku daripada mengulangi penciptaan. Semaknanya kalau Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini mudah, besok akhirat besok kita dibangunkan semula, benda ni sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma syatmuhu iyaya, dan adapun mencelanya anak Adam terhadap diriku, faqaluhu seperti katanya anak Adam, ittakhazallahu walada. Kan, ittakhazallahu walada, dia kata anak Adam ni ada anak. Anak Adam ni mempunyai anak. Allah Ta'ala mempunyai anak. Ittakhazallahu walada, Allah Ta'ala ada anak. Wa ana ahadus samad, sedangkan aku ni adalah al-ahad. Aku ni Esa as-samad. Lagi ini aku ni menjadi tempat penumpuan segala makhluk. Lam alid walam yulad, dan aku tidak beranak dan juga aku tidak diperanakkan. Walam yakun kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi aku. Wa fi riwayatin, dan sampai pada satu riwayat an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa amma syatmuhu iyaya faqulhu li walad, adapun mencercanya Adam itu terhadap diriku, faqalu seperti katanya li walad, bagi aku tu ada anak. Bagi aku tu ada anak. Kata Allah Ta'ala lah, fasbahani an attakhiza sahibatan aw walada,
maka maha suci aku, kata Allah Ta'ala, bahawa aku mempunyai anak. Aku punya anak, ataupun aku punya kawan, aku punya sahabat, punya isteri dan sebagainya. Okey. Ini keterangan daripada siapa, tuan-tuan? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ini nak nyatakan pada kita ada sebahagian makhluk yang begitu mendakwa Allah Ta'ala begitu. Nampak? Dia mendakwa Allah Ta'ala ni, orang kata tidak mampu membangkitkan kita semula besok, di akhirat besok. Sedangkan penciptaan makhluk ini adalah mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Hanya cukup sekadar Allah Ta'ala kata kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Mungkin tuan-tuan ingatlah kisah Nabi apa tu? Kisah Siti Maryam. Siti Maryam. Di mana Siti Maryam ni kalau ikut riwayatkan, dia ni anak kepada Imran. Anak kepada Imran. Di mana Imran ini pernah bernazar, kalau aku mendapat seorang anak lelaki, nasihat aku letakkan dia di Baitul Maqdis untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Okey. Ditakdirkan Imran ni dia ada isteri dia seorang lah. Jadi takdirkan dia mendapat anak perempuan namanya Maryam. Disebabkan dia dah menazar nak letakkan anak di Baitul Maqdis, maka akhirnya dia letakkan anak di Baitul Maqdis, namanya Siti Maryam. Dan masa itu tuan-tuan, Baitul Maqdis dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria pun dia dapat anak dalam tempoh yang lewat jugalah. Sama, lebih kurang sama juga caranya, di mana Siti Maryam itu hamil. Di mana ketika Siti Maryam satu hari dia duduk dalam orang kata tempat ibadat tadi, di mana tempat ibadat tadi tidak ada seorang pun boleh masuk, kecuali Nabi Zakaria saja boleh masuk dalam bilik dia. Orang lain, lelaki lain semua tak boleh masuk. Jadi suatu hari tuan-tuan, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam dan berkata kepada Siti Maryam, wahai Maryam, aku datang ni nak beritahu pada kamu akan dikurniakan seorang anak. Maka Siti Maryam pun terkejutlah. Macam mana saya boleh mendapat seorang anak, sedangkan aku ni seorang perempuan yang terpelihara daripada suka buat benda tak elok, dan aku ni bukan seorang perempuan yang jahat, dan aku ni tidak pernah pun disentuh oleh mana-mana lelaki. Macam mana aku akan mendapat anak? Maka malaikat Jibril alaihissalam dia kata, benda ni mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan akhirnya Siti Maryam tuan-tuan mengandung. Siti Maryam mengandung hasil daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dah mengandung, dia pun rasa malu, kan? Dia hamil dan rasa malu, dan akhirnya dia lari daripada Baitul Maqdis, lari pada tempat yang lain, dan akhir itu dia mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesusahan yang dia alami, dan dia takut akan menerima fitnah oleh orang kampung dan sebagainya. Tapi akhirnya lahirlah kata Nabi Isa alaihissalam, anaknya Nabi Isa alaihissalam. Jadi nak tunjuk kepada kita tuan-tuan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya Allah Taala boleh menciptakan, menjadikan sesuatu makhluk itu walaupun tidak ada pertemuan benih di antara lelaki dengan perempuan. Boleh kalau Allah Taala nak buat. Tapi lazimnya, hakikatnya mesti ada pertemuan benih lelaki dengan perempuan, barulah akan lahirnya anak. Kerana ikut pada fitrah kepada kejadian manusia itu. Tetapi kuasa Allah Ta'ala boleh menukar sebaliknya. Contoh kalau api, hakikat api itu tuan-tuan ialah membakar, kan? Panas dan membakar. Tetapi Allah Ta'ala boleh menukar sifat api kepada sifat air. Daripada panas membakar tetapi menyejukkan. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim salam telah dihukum oleh Raja Namrud kerana dia didakwa telah merosakkan patung berhala. Merosakkan patung berhala yang disembah oleh orang-orang kafir musyrikin, pada orang-orang kafir masa itulah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga didakwa pernah berbohong.
Tapi berbohong dalam bentuk orang kata psikologi lah berbohong. Itu sebab ada riwayat menyatakan Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Tapi tuan-tuan jangan ikutlah panggil tak elok kan berbohong. Tapi ikut riwayatkan Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Salah satu dia berbohong ialah bila Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, adakah engkau yang melakukan benda tu?" "Tidak," dia kata, "aku tak buat pun, aku tak rosakkan patung bala tu. Yang buat tu patung yang besar," dia kata. "Patung yang besar tu yang buat," dia kata. "Cuba tengok dia punya kapak tu siapa yang pegang?" Namrud kata, "Yang besar tu lah," dia kata. Habis tu sebenarnya hakikatnya siapa yang buat? Nabi Ibrahim. Dia yang buat. So Nabi Ibrahim berbohong. Tapi berbohong dalam konteks yang dibolehkan lah. Nampak tak? Tapi jangan suka mengamalkan berbohong. Kerana berbohong ni kalau bulan Ramadan ni memanglah tak digalakkan. Kalau orang berpuasa tuan-tuan ada 3 kan. Ada 3 kategori orang berpuasa. Pertama, puasa orang hawas, puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang hawas. Yang ketiga, puasa hawasul awas. Puasa orang awam ni hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum sahaja. Sedangkan puasa orang hawas, puasa yang bukan hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum, malahan matanya dijaga, telinga pun dijaga, mulut pun jaga, jangan cakap benda-benda yang bukan-bukan, benda yang tak elok di bulan Ramadan ni. Kan? Mana seluruh anggota badannya dijaga dengan baiklah supaya dia mendapat kelebihan Ramadan ini. Kerana bulan ni, mana Ramadan inilah bulan antaranya ialah Syahrul Maghfirah, bulan keampunan, bulan Quran, bulan orang kata Al-Barakah. Macam-macam lagi lah nama yang ada pada bulan Ramadan ini. Bulan ibadah, bulan Lailatul Qadri. Ada pula yang nyatakan bulan Ramadan ini bulan Lailatul Qadir, bulan Lailatul Qadar. Kalau ikut pada Imam Ghazali tuan-tuan, bulan Lailatul Qadar ni malam tadi Lailatul Qadar, malam 21. Tu kalau ikut pada pandangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, berdasarkan pada pengiraan dia lah. Walaupun Nabi ada kata carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang akhir daripada bulan, malam yang ganjil pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Kalau maknanya bulan Lailatul Qadar malam tadi, sebenarnya dah lepas lah. Berbahagialah siapa yang beribadah malam tadi. Siapa yang bangun qiyam mulai lah, baca Quran lah, bertarawih lah sebagainya kan. Dia malam tu tak semestinya sahur saja, malahan tarawih pun termasuk jugalah. Man qama Ramadan, kan Nabi kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qama mana berdiri pada malam daripada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran-ganjaran pahala daripada Allah SWT, dan dia buat itu dengan penuh rasa ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan saya diampunkan dosanya telah pun lalu, tuan-tuan. Nampak? Jadi kita rebutlah kelebihan-kelebihan kata 10 yang akhir di bulan Ramadan ini. Tapi siapa yang dah bertemu Lailatul Qadar, alhamdulillah. Mungkin ada di kalangan kita ni belum masuk Lailatul Qadar ustaz, lambat lagi. Mungkin malam besok ke, malam lusa ke. Kita kan malam-malam menggaji ustaz kata. Tapi kalau ikut Pak Imam Ghazali kata malam 21. Sebab apa malam 21? Kerana kita berpuasa pada mulai daripada hari Isnin. Mulai pada Isnin kan, 1 Ramadan hari Isnin. So kalau 1 Ramadan hari Isnin, maknanya Lailatul Qadar itu malam 21. Nampak? Habislah pulang dan ustaz kata dah tak rapik dah tu. Dah ustaz cakap macam tu. Jadi tuan-tuan jangan putus asa lah kan. Cuba lagi malam-malam. Mana tahu tiba-tiba ada dua malam lah Lailatul Qadar pula. 2 kali pula Ramadan. InsyaAllah. Ataupun belum lagi, hakikat yang tahu tu hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Baik. Jadi kita kembali pada hadis Nabi SAW tadi, la ya'udani kama bada'ani. Kan? Mereka mendakwa bahawa mereka kata mereka tidak akan dibangkitkan. Dan mereka juga mendakwa bahawa hamba tadi dakwa dia tak akan dibangunkan semula sebagaimana permulaan pada kejadian manusia. Sedangkan kata Allah Ta'ala, kejadian kali pertama itu mudah.
apalagi kalau kejadian kali kedua. Contoh paling mudah lah, kalau kita membuat sesuatu perkara yang baru kan, kita nak buat satu percubaan yang baru, biasanya permulaan pada kejadian kita buat tu biasanya susah tak? Susah kan? Kan? Contohlah kalau orang mencipta lampu. Cipta lampu ni kan tak ada tiba-tiba terus lampu tu menyala, tak ada. Jadi orang yang buat lampu tu, dia buat ujian berkali-kali. Berkali-kali, berpuluh kali tuan-tuan dia buat ujian tadi, akhirnya lampu pun menyala. Nampak? Itu juga yang buat telefon siapa? Alexander Ibrahim Bell kan? Telefon kan? Dulu kan telefon kan besar pasal gajah telefon kan. Sekarang telefon konit kan? Konit atau kecil je. Dulu dekat telefon kita tu tak ada bondol lah, hanya sekadar SMS lah. Sekarang ni semua ada, internet ada, WhatsApp ada kan, FB pun ada, semua ada. Semua menatang dalam tu kan. Nak FB live pun boleh kan. Nak bercakap dengan rumah pun buka yang call yang ada video tu. Abang kat mana kan? Abang kat sini kat surau ni tengah dengar ceramah ni. Ceramah Ustaz Muhammad kan. Alhamdulillah, moga abang menjadi abang yang soleh lah. Okay. Siap soleh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, hamba tadi mencerca aku. Dia kata kepada aku ni mempunyai anak. Kerana ada di kalangan orang kafir ni mendakwa Allah Ta'ala ni punya anak. Seperti orang Kristian je kan. Orang Kristian mendakwa Allah Ta'ala ni mempunyai anak. Kerana kalau orang Kristian tu tuan, dia ada 3 pecahan golongan. Kristian ada 7 pecahan golongan, 3 pecahan golongan. Yang besar lah. Yang pertama, mereka mendakwa Allah Ta'ala itu ialah Nabi Isa. Nabi Isa ialah Allah. Isa ialah Allah, Allah ialah Isa. Itu golongan pertama. Yang kedua, mereka mendakwa Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Siapa anak dia? Iaitulah Nabi Isa AS. Itulah anak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka mendakwa Allah Ta'ala ini salah satu daripada 3 Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Isa dan juga Tuhan Maryam, Siti Maryam. Semua ada 3 Tuhan. Yang pertama, mereka mendakwa Allah Ta'ala itu ialah Isa, Isa ialah Allah. Kerana mereka berpandangan bahawa Nabi Isa ini punya kelebihan yang sama seperti kelebihan yang ada pada Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang mati, jadi Nabi Isa pun boleh menghidupkan orang mati. Kalau ikut siaran, Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Dan Nabi Isa juga boleh menyembuhkan orang yang ada penyakit sopak. Dan Nabi Isa juga boleh memulihkan orang yang buta. Orang yang buta, lahir dunia ni tuan-tuan buta. Tiba-tiba Nabi Isa usap aja dekat mata orang tu kan, dekat tempat mata dia tu, maka mata orang tu pencelik. Nampak? Jadi mereka mendakwa Nabi Isa ialah Allah, Allah ialah Isa. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, mereka bahawa Nabi Isa ini salah satu anak kepada Allah. Kerana Siti Maryam itu dia tak berkahwin dan dia tak ada suami. Jadi Nabi Isa itu dianggap sebagai anak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebenarnya hakikatnya benda ini mudah bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh mencipta Nabi Adam AS tanpa mempunyai perantaraan dengan ayah dan dengan juga ibu, jadi tak mustahil Allah Ta'ala boleh mencipta Nabi Isa AS tanpa mempunyai ayah. Tanpa mempunyai ayah. Sebenarnya benda itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala mencipta Siti Hawa. Allah Ta'ala mencipta Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. So maknanya kalau ikutkan Siti Hawa pun kira macam tak ada ayah dan juga tidak ada ibu jugalah. Tapi benda ni boleh berlaku dan benda ni mudah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu dengan sifat-sifat air. Sifat air, hakikat air itu ialah menghilangkan dahaga kepada kita. Tetapi air juga boleh membakar kita, boleh membunuh kita. Kalau seandainya Allah Ta'ala menukar daripada sifat air itu kepada sifat api, dan begitu juga dengan sifat api kepada sifat air. Nampak tak? Jadi kita kembali kepada tadi. Jadi sesungguhnya anak Adam tadi mendakwa Allah Ta'ala mempunyai anak.
Dan aku pula Allah Ta'ala kata, aku ni lah sifat kita, aku ialah Al-Hadus Samad. Aku ni Esa. Dan aku ni tempat penumpuan kepada sekian makhluk. Kalau tuan-tuan baca surah yang paling popular tu surah Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata olehmu ya Muhammad, Allah tu Esa. Allah tempat penumpuan segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Ikhlas tuan kita selalu baca. Kalau dah bulan Ramadan selalu bacalah. Kalau imam tu imam biasa tu biasa dia baca surah-surah lazim je. Kalau imam hafiz tu dia tak baca surah-surah tu. Kalau imam hafiz tu dia ambil lah tebuk mana-mana Quran dan sebagainya. Dan kita pun kalau dia punya bacaan tu bagus, kita pun sonok sampai kadang-kadang kita tak terasa dah 20 rakaat ni. Kenapa? Dia punya bacaan dia bagus. Tapi kalau sebaliknya pula bacaan, kalau dia bacaan tak bagus, kita pun mengungut di belakang tu. Bila lah nak habis imam ni kan. Banyak bacaan ni salah tengok. Kan tu tak betul, makhraj tak betul, kan dongong ni tak kono. Tak kono semua kat dia. Dongong ni tak kono, ihfa tak kono, idgham agunah bila gunah semua tak kono kat dia. Jadi dia pun mengelisah tu. Bila lah nak habis kan. Tapi kalau bacaan imam tu bagus kan, seronok kita dengar. Dan bacaan dia tak terlampau lambik dan tak lambik perlahan. Kalau jadi imam tu, kalau imam tarawih ni, kalau boleh bacaan kita tu janganlah terlampau lambik pun kan. Jangan pula terlampau laju pun kan, sampai 330 km sejam. Nampak seperti yang berlaku di mana tu, Indonesia kan. Itu tuan-tuan 20 rakaat 7 minit je. 20 rakaat 7 minit. Pernah tengok video kan? Oi, memang berdosut tu kan. Memang berdosut. Dia punya bacaan tu, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dalin gitu. Amin gitu. Lepas dia baca surah, Allahu akbar. Subhanallah liman hamidah. Allahu akbar. Oi. Tuan-tuan kalau ikut tu patah lutut tu. Lutut semua dah goyah-goyah. Kan semua dah orang kata dah di penghujung usia ni. Kalau dapat imam tu tak tahu dah cakap. Tapi bagi orang muda dia tak kisah. Dia tenaga kuat lagi. Boleh dia ikut imam tu. Tapi tuan-tuan yang dah lomah-lomah ni, dah lutut semua dah longgar ni, jadi kalau ikut tak silap boleh tumbang kan. Kerana terlampau laju sangat dia punya bawa, macam kereta lumbur dia buat Formula 1 tu macam tu lah. Formula 1 tu kan laju. Macam yang motor GP tu kan. Yang siapa yang Malaysia punya tu, Hafiz Syahrin kan. Dia kata kelajuan dia tu 350 km sejam. Bila dia buat motor tu memang laju lah tu kan. Berdosuk pun ya. Itulah yang berlaku. Jadi kalau jadi imam tu jangan terlampau laju benar, jangan terlampau lambat benar. Bercampur anu lama kelamaan kalau macam tu lah tuan-tuan. Kan last tinggal imam seorang je. Bila hilang semua hilang. Bila habis salam tu mana pergi orang ni? Tak ada kan. Dah golap je ke lampu belakang dah tak ada orang. Faham tuan-tuan? Baik. Jadi kalau ikut pada hadis kursi, jelas tunjukkan pada kita bahawa Allah Ta'ala ini adalah Esa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni hadis yang popular ni dalam bab tauhid ni. Kalau kita belajar bab tauhid, contohnya wujud, qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi dan sebagainya. Dalam orang kata keterangan daripada ulama tentang bab-bab tauhid ni, dia kata Allah Ta'ala ini satu zat yang wajib wujud, satu zat yang wajib wujud, yang tidak ada diserupakan dengan walau sesuatu pun. Sedangkan makhluk ini tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan belajar tauhid, bila kita belajar tentang makhluk dia pecah dua. Bila kita sebut makhluk ini, dia pecah pada dua.
Yang pertama, makhluk ni terdiri daripada ajsam ataupun jisim. Jisim ataupun ajsam. Okey. Yang kedua, makhluk ni pula dia merupakan sebagai arat. Makhluk ni arat dan juga jisim. Arat. Apa makna arat? Arat ini ialah sesuatu sifat yang duduk pada jisim itu. Jisim pula terbagi pada dua. Jisim yang boleh dilihat dan jisim yang tak boleh dilihat. Dan jisim yang boleh dipecahkan dan jisim yang tak boleh dipecahkan. Okey? Dan jisim ni biasanya mengambil kadar akan lapang dia, mengambil kadar lapang. Sedangkan arat pula duduk pada jirim atau jisim itu. Mana dia katakan arat? Ialah seperti tinggi, rendah, kan? Panjang, lebar, bertempat, bermasa, dan sebagainya, kan? Itu dikatakan sebagai arat yang duduk pada jisim ataupun jirim. Dan arat ini tidak bercerai tanggan daripada jirim atau jisim itu. Dan sifat jisim dan jisim ini sama ada dia duduk ataupun bergerak. Tak bergerak dia duduk, tak duduk dia bergerak. Tak? Kalau tuan-tuan sekarang tengah duduk, kan? Kalau tuan tak duduk, mana tuan-tuan berdiri lah. Kalau tuan-tuan tak berdiri, mana tuan duduk. Tak boleh kita duduk atau berdiri. Tuan duduk, masa itulah tuan berdiri. Ada tak? Tak ada, kan? Apa kau jual imam tu? Kan nak kata duduk bukan berdiri betul, kan? Tak? Tak ada, kan? Misi antara duduk dengan berdiri. Itulah sifat jirim ataupun jisim. Sedangkan duduk dan berdiri itu, berjalan ke tak bergerak itu namanya sebagai arat yang duduk pada jirim ataupun jisim. Allah Ta'ala tu kan bukan macam tu. Walaupun ada mendakwa Allah Ta'ala ini berkata-kata, Allah Ta'ala ini orang kata ketawa, Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala ini bersemayam di atas arasy, Ar-Rahmanu ala asistawa, Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, ataupun tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, dan kekallah wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berwajah. Hakikatnya, kalau kita nak kata Allah Ta'ala berwajah pun, bertangan pun, kan, Allah Ta'ala ketawa pun dan sebagainya, tidak akan serupa seperti makhluk. Kerana itu termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Kalau kita belajar bab tauhid, kan, ataupun kita belajar tentang ilmu tafsir, dalam Quran ada dua ayat saja, muhkamat dan mutasyabihat. Ayat yang terang dan jelas maknanya, dan ayat-ayat yang sama maknanya. Tetapi ayat itu naklah disabitkan kepada Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kerana Allah Ta'ala ini tidak boleh diserupakan seperti makhluk. Kalau orang mendakwa Allah Ta'ala itu seperti angin, bukan. Kalau Allah Ta'ala ada orang mendakwa Allah Ta'ala itu seperti udara ataupun seperti cahaya, hakikatnya Allah Ta'ala bukan begitu. Tetapi dia tetap wujud dan melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita buat hari ini semua dilihat dan perhatikan Allah Ta'ala. Dan kita sentiasa ada satu malaikat kiraman katibin, malaikat rakib dan atib, sentiasa menulis amalan kita. Okey, sekian bulan pukul sekian, kan, masa sekian kamu duduk di mana? Aku duduk dalam surau. Tengah buat apa? Tengah dengar kuliah. Siapa yang kuliah? Ustaz Muhammad kuliah. Ustaz ni siapa ni? Orang ni daripada mana datang makhluk ni? Kan? Semua ditulis oleh para malaikat. Okey? Nampak? Dan besok, akhirat besok, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sesebar zarah akan diperlihatkan. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebarang zarah pun saya akan diperlihatkan. So, tetap ada hari kebangkitan. Dan kalau tuan-tuan lihat dalam Quran pun ada satu ayat Allah Ta'ala sebut, dia kata au kallazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urushiha. Itu ayat berkenaan dengan kisah Nabi Uzair alaihissalam. Di mana Nabi Uzair alaihissalam tuan, satu hari dia lalu pada satu perkampungan, yang mana perkampungan itulah rosak dan binasa, dah hancur dah. Tiba-tiba terdetik dalam hati Uzair, dia kata, bagaimana Allah Ta'ala nak membangunkan semula perkampungan yang musnah ni?
Orang yang dah termati, yang mati dalam ni. Kan? Perkampungan tu musnah tuan-tuan disebabkan ada seorang raja masa tu dia zalim. Dia buat kerosakan dan dia banyak bunuh orang. Termasuklah rakyat dari dalam perkampungan sini. Jadi satu hari tuan-tuan, Nabi Uzair lalu ke situ. Dia tengok perkampungan dia musnah. Dia tertik dalam hati dia, macam mana besok Allah Ta'ala nak bangunkan semula perkampungan musnah dia dan orang dah mati dalam ni. Maka terdetik hati itu, maka tiba Allah Ta'ala kata, kan, benda ni mudah bagi aku, kata Allah. Maka lalu Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Uzair ini dia meninggal dunia, dimatikan selama 100 tahun. Dimatikan selama 100 tahun. Au kallazi marra ala qaryatin wa huwa khusyatun ala urushiha. Itulah. Bila dia dah dimatikan selama 100 tahun, kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala membangkitkan dia semula. Bila dia bangkit semula, maka Nabi Uzair pun terkebil-kebilah macam orang kata mamai itu kan. Mamai. Maka dia pun, Nabi Uzair pun tertanya dalam diri dia, berapa lama sebenarnya aku ni dah tertidur. Maka tiba-tiba datanglah satu suara, dia kata, wahai Uzair, sebenarnya kamu telah pun tertidur ataupun dimatikan selama 100 tahun. Tapi Nabi Uzair menganggap bahawa dia baru saja tertidur lebih kurang 1 hari ataupun setengah hari. Setengah hari ataupun 1 hari, dia anggap merasa begitu. Tapi sebenarnya dia telah pun tidur selama mi'atu am, selama 100 tahun. Kata Allah Ta'ala. Jadi kalau kau tak percaya pada wahai Uzair, dia kata, kau lihatlah kepada makanan yang kamu membawa. Ketika Uzair tuan-tuan datang ke tempat tu, sebenarnya dia menaiki seekor keldai. Lepas tu dia ada bawa bekalan makanan sekali lah. Ketika nak makan tadi, tiba-tiba masa itulah dia diwafatkan. Dia buka dia punya bentang makanan tadi, kemudian nak makan makanan tadi, tiba-tiba dia diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala selama 100 tahun. Bila dah terjaga tadi, maka Allah Ta'ala kata, lihatlah wahai Uzair kepada makanan kamu dan lihatlah kepada kedai kamu. Tengok pada makanan kamu tu, di mana makanan kamu tu masih baik lagi. Seolah macam tidak pernah disentuh oleh sesiapa pun makanan dia. Tetapi dia punya kedai ni, kau lihat kedai kau telah pun menjadi tulang belulang. Kedai dah jadi tulang belulang. Daging pun tak ada lagi dah. Hanya terporak macam tu je lah. Macam tu. Okey, sekarang ni kata Allah, aku nak menghidupkan semula kedai tadi. Maka Allah Ta'ala pun menghidupkan kedai tadi. Maka dia pertemukan dia punya daging-daging semua, bertauk semula lah. Tauk semula daging dia dengan perut dia, dengan hati, dengan limpa, so kan? Dan jadilah semula kedai tadi lengkap balik. Sama seperti sebagaimana dia diciptakan dahulu. Nampak tak? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ayat tu dalam surah Al-Baqarah tu. Memang ada ayat tu. Itu nak menunjukkan pada kita tentang kekuasaan Allah. Dia boleh menciptakan manusia itu sekelip mata saja dia boleh. Apalagi kalau kita ni semua sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita duduk dunia tu act lah, belagak lah. Ada kalau kita duduk dunia ni belagak, action. Apa orang cakap semua dia tak dengar, cakap dia betul. Kan, bila cakap tu tinggi diri, cakap mana keningking. Kan, kadang-kadang ada klien yang datang pejabat agama ni, dia bongih gitu. Apalah pejabat agama ni, gundur lah macam-macam. Kan, sebenarnya dia ada masalah dengan orang lain. Dia ada masalah dengan rumah dia apa kan. Lepas tu marah gitu. Dia kata kita lambik lah macam-macam. Orang lain tak ada pula mengadu masalah lambik. Dia seorang yang mengadu masalah lambik. Tak? Kita pun ada SOP kita. Macam saya ni tugas bahagian orang kata membenarkan, keluarkan kebenaran bernikah. Kita nak keluarkan kebenaran bernikah ni kan tak ada sesaja kita nak keluarkan saja. Mesti kita nak cek dulu pasangan orang ni. Kan? Contohnya si A nak kahwin dengan si B. Okay? Takkan tiba-tiba kita benarkan berkahwin, tak ada. Ustaz, apa nak payah-payah pun nak cek-cek ni. Kan? Dah ada pengantin lelaki, dah ada. Pengantin perempuan dah ada. Wali pun dah ada. Juru nikah dah ada. Saksi dah ada 2 orang. Apa lagi nikah lah. Kan? Nampak macam mudah tak? Nampak macam mudah. Tapi kamu tahu tak pasangan kamu tu statusnya macam mana? Kita tak tahu. Kita hanya kenal mungkin dalam seminggu ataupun 2 minggu punya.
dah berkonan kan, lawa lah kan. Dia nampak macam ni kau ni jando. Bukan jando sinilah, jando tempat lain kan. Yalah bang, saya pun dah lama ni kan, seorang ni. Jadi setujulah kahwinan. Tapi sebenarnya hakikatnya kita tahu tak pasangan kita tu hakikat status dia macam mana? Mungkin dia kata dia janda tapi dia masih ada suami lagi. Belum pernah diceraikan. Pernah berlaku begitu? Ada kadang-kadang mendakwa dia kata dalam borang ni dia duda. Dia kata dia duda. Dan dia lampirkan segi cerai. Bila kita cek rupa-rupanya dia ada isteri seorang lagi. Ada isteri seorang lagi. Tapi dia kata dalam tu duda. Dia pakai sijil cerai isterinya yang pertama, perkahwinan isteri pertama. Sedangkan dia masih ada isteri yang kedua. Tapi disebut dalam orang itu duda. Nampak tak? Kan memongak nama dia kan. Sila memongak lah. Bukan makna kita nak togah orang ni kahwin lebih daripada seorang, tak ada. Lelaki kan, dia kadang-kadang ada juga keinginan itu, nak kahwin lebih seorang kan. Tapi kita kena tahulah benar-benar status pasangan kita itu. Tak? Dia benar-benar bujang ke, dia benar-benar duda ke, dia benar-benar janda ke. Takut nanti bila kita kahwin dengan dia tiba-tiba muncul suaminya. Dah hang kata dah mana perempuan ada dua suami, perempuan ada dua suami. Nampak? Ataupun lelaki ada dua isteri tetapi tidak ada kebenaran daripada mahkamah. Kalau ikut peraturan Malaysia kita mesti ada pada mahkamah kalau nak poligami. Kita tak kisah pun. Macam kita pejabat agama tak kisah pun, memang kita galak kan. Siapa nak tambah seorang lagi. Tapi kalau mampulah, tapi mesti ada kebenaran mahkamah. Tak ada kebenaran mahkamah memang kita tak benarkan. Tak benarkan. Ikut peraturan lah cakap. Bukan mana kita nak tegah, tak ada, kita tak ada larang pun. Kau mampu nak tambahlah saya kata. Tapi ikutlah punya peraturan itu. Gitu. Faham kan tuan-tuan? Ada orang yang cita-cita tu. Cita niat lah, penting niat kan. Niat yang baik. Baik. Kemudian kita kembali kepada Ramadan. Kita Ramadan sikit lagi. Baik. Jadi kita dah berada di penghujung Ramadan. Dan kita dah berada, Ramadan dia ada 3 tahap kan. Orang kata awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minanna. Permulaan Ramadan itu rahmat daripada Allah Ta'ala, pertengahannya ialah keampunan daripada Allah Ta'ala, dan akhir Ramadan itu kemerdekaan daripada api neraka. Ada di kalangan kita kan tuan-tuan, dia hanya sampai pada permulaan Ramadan saja. Kan? Pertengahan Ramadan tak ada, puasa pun tak ada. Kerana orang berpuasa ni macam-macam kategori tuan-tuan. Ada berpuasa penuh, ada puasa separuh hari je. Dia tak ada uzur apa-apa, tapi sengaja berbuka. Dia alasan gastrik lah, macam-macam alasan dia. Aku ni kerja kuat lah, jadi susah lah nak puasa-puasa, nak penuh ya. Sedangkan benda tu wajib kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan, nampak? Perkataan kutiba ni wajib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum daripada kita. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Jadi maknanya puasa ni nak tak nak kena buat. Kecuali macam perempuan dia ada uzur lah. Ada uzur. Kalau lelaki pun kalau musafir jauh kan, boleh berbuka. Ataupun sesuatu benda yang kata memudaratkan kita, kan, kita dimaafkan boleh berbuka. Tetapi jangan sengaja cenekeh lah, kita ni cenekeh lah. Tak ada sakit apa-apa, tak ada uzur apa-apa dah, sengaja tak nak puasa. Badan kuat. Badan kuat, boleh angkat porsi berkilo-kilo. Boleh aku kata, kalau naik kereta tu boleh lah aku kata, kojak menebut ke sana, kojak menebut ke sini. Tapi bila bab puasa, kenapa tak nak puasa? Budak-budak kocik pun tuan akan tengok. Kocik-kocik dah puasa kan? Nampak tuan sekarang, kocik dah puasa. Malah dia pula lagi settle pula semangat dia masuk puasa Ramadan. Kenapa? Banyak dapat duit. Dapat duit kan, bulan Ramadan lepas tu nak raya pula kan, orang bagi duit, semangat dia, suka dia. Tu sebab Nabi kata
Lis-shaimuna farhatani. Bagi orang puasa dua kegembiraan. Betul tak? Orang puasa ada dua kegembiraan. Farhatun, kegembiraan pertama indal fitri, di ketika dia berbuka. Yang kedua, satu kegembiraan lagi inda liqa'i rabbih, ketika besok dia nak jumpa Tuhan dia. Ketika nak bertemu dengan Allah Taala besok, dia sangat suka. Dan ada satu pintu dalam syurga namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan namanya, pintu untuk orang yang berpuasa saja. Itu kelebihan Allah Taala. Dan bulan Ramadan ni syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kan? Amat malang lah tuan-tuan bulan Ramadan ni kalau ada orang sengaja tak nak puasa. Kan? Kerana puasa ni sangat banyak kelebihan dia. Untuk kesihatan, kan? Kemudian yang kata bila bulan puasa ni kita jarang buat benda tak elok. Betul tak? Dan kita selalu baca Quran, duduk kat surau, duduk kat masjid. Kan? Tarawih pun boleh sampai kadang-kadang 20 rakaat, tuan. Kalau kita tempat kita ni kadang 10 ataupun 12, kan? Kalau tempat lain tuan-tuan 20 rakaat. 20 rakaat. Saya kocik-kocik dulu tuan-tuan 20 rakaat. Saya duduk kampung lah, 20 rakaat imam tu bawa. Tak ada pula rasa letih dah. Tapi dah belah tamis sekarang ni dah 10 rakaat ni semua. Kalau lebih rakaat tu dah letih Ustaz. Dah rasa letih pula. Kenapa? Kerana kita dah biasa 10 rakaat. Nampak tak? Kan? Tapi yalah, dah hari 9 tu dia punya style macam tu, 10 rakaat ataupun 12 rakaat, ikutlah macam tu kan. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak lebih, tak ada masalah. Nak bulat, ada orang mengatakan sampai 30 rakaat pun ada. 30 rakaat buat. Tuan-tuan kalau tuan-tuan sanggup lah. Jadi makna bulan puasa ni bulan penuh berkah. Kan? Apa yang kita buat tuan-tuan dalam bab kebaikan ni semua menjadi, tak? Menjadi je kita buat. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, nak puasa sunat pun payah. Ayolah, banyak nak godaan lagi ni kata. Kawan ajak pergi mengetai lah tu. Aku baru nak puasa lah. Jom lah mengetai, tarik apa semua kan, roti canai semua kan. Si lomak tu, topek tu sedap puasa kan. Jom lah kita pergi. Tak jadilah puasa orang empat dah. Banyak dia punya tuan-tuan, dia punya halangan-halangan dia. Kalau bulan Ramadan tuan-tuan boleh tak? Boleh aja. Malahan ada kalau kita bulan Ramadan dia boleh berhenti daripada merokok tu. Dia boleh berhenti merokok bulan Ramadan. Terbanyak ada kalangan kita kadang-kadang saya tengok bulan Ramadan dia iktizam betul-betul berhenti merokok, habis Ramadan dia terus berhenti. Tapi masalah kadang-kadang kita tuan-tuan, sebelum Ramadan tu ada niat begitu. Akhir Ramadan bertambah pula rokok lagi. Bertambah lagi tuan-tuan, sekotak lagi tuan. Itu tak menjadi nama tu dah. Tak menjadilah Ramadan itu. Dia kalau boleh masuk Ramadan ni kita berhenti. Kan? Kenapa saya kata Ramadan ni sangat mudah untuk kita nak start mula berhenti merokok? Kenapa? Kerana jangka masa kita berpuasa tu tempohnya lama. Kan daripada kata terbit matahari, daripada fajar sidik tu sehinggalah kepada terbenam matahari. Berapa jam tuan-tuan? Lama tak? Kalau dalam bukan bulan puasa, kita boleh berhenti merokok dalam berapa minit, berapa jam je. Paling tidak pun 4-5 jam. Lepas tu mesti kita nak merokok semula, tak? Mesti kita nak merokok semula. Apalagi kalau kita contohnya bawa makan nasi. Kalau merokok ni bila makan nasi, dia cari satu pot yang agak jauh sikit. Kasih kata, kenapa itu? Alah biasa ustaz kata. Tarik dulu, betul tak? Itu bagi orang merokok lah. Dia akan cari satu pot yang agak jauh sikit lah kita orang ramai. Nampaklah, tahu dah tu. Nak rokok lah tu kan. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok Ramadan ni, itulah masa yang terbaik kita nak berhenti sebenarnya. Kalau betul-betul nak berhenti. Kalau tak nak berhenti, nak buat macam mana ustaz? Macam tu je deh. Kata, tahun depan macam tu je deh. Tetap juga meneruskan rokok itu. Kita jangan tinjau tentang rokok tu haram ke tak haram ke makruh. Kita jangan tinjau macam tu. Tapi kita tinjau dari sudut kesihatan sajalah. Contoh, kita nak berhenti kan, kita akan tanam azam tu nak berhenti. Habis Ramadan, alhamdulillah. Abang saya dulu, arwah abang saya dulu, dia dulu memang kuat merokok. Dia tak satu hari tuan-tuan dia tanam azam dia nak berhenti merokok. Maka dia start pada bulan Ramadan. Dan dia berjaya. Dia berjaya berhenti. Hasil daripada tarbiyah ataupun latihan yang terdapat pada bulan Ramadan itu. Itulah masa yang terbaik bagi dia.
Kenapa? Kerana tempoh kita menahan diri itu lama. Mulai daripada terbit fajar sidik hinggalah terbenam matahari. Sedangkan kalau bulan Ramadan, kita hanya boleh berhenti mekuk dalam beberapa jam saja. Habis je masa tu kita dah perlu mulalah cari tempat, cari tempat pot mana pot sesuai untuk dia akan tarik boleh lah merokok setelah kita kan. Macam itulah. Jadi bulan ni bulan orang kata bulan tarbiyah, bulan yang bagus dan sebagainya untuk kita melatih dia. Kemudian tentang orang kata tentang nuzul Quran. Quran ni tuan-tuan, orang kata bilakah masa diturun Quran ni? Ada mendakwa 17 Ramadan. Ada yang mendakwa Quran diturunkan pada 7 Ramadan pun ada. Ada yang mendakwa kata Quran diturunkan pada 18 Ramadan pun ada. Ada juga yang mendakwa Quran diturunkan pada 24 Ramadan pun ada. Tapi di Malaysia dia masyhur ialah 17 Ramadan. Di Malaysia ni memang kita biasa sebut nuzul Quran mesti 17 Ramadan. Kan? Kenapa ditinjau pada 17 Ramadan itu? Kerana ditinjau kepada dikaitkan dengan ayat Quran dalam surah An-Naml itu. Ayat Quran surah An-Naml ayat yang ke-41 di mana Allah Taala sebut, dia kata wa ma anzalna ala abdina fi yaumil furqan yaumut taqal jam'an. Dia itulah dan barang yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari bukan dan pada hari pertemuan di antara dua kumpulan orang kafir dengan orang Islam berlawan dalam peperangan. Namanya peperangan Badar. Yaumul Furqan ni hari peperangan Badar. Peperangan Badar ni berlaku bila? Pada 17 Ramadan. Okay? Jadi berdasar kepada ayat inilah maka para ulama menyatakan bahawa Quran ni turun pada 17 Ramadan. Tetapi ada pula menyatakan bahawa Quran ni tak turun di Ramadan, pada hari-hari yang lain pula. Dan ada pula Nabi kata, aku dilahirkan pada hari Isnin dan aku diutuskan menjadi Nabi pada hari Isnin pula. Hari Isnin Nabi diutuskan dulu. Pada masa Nabi diutuskan ataupun dilantik sebagai Nabi dan Rasul, kalau ikutkan pada bulan Ramadan pada masa itu, tidak ada 17 Ramadan. Pada masa itulah yang ada hari Isnin kan, dalam sebulan ada 4 kali Isnin kan. Sebulan ada 4 kali Isnin. Pada masa Nabi diutuskan itu 17 Ramadan bukan hari Isnin. Yang ada hari Isnin masa itu 7 Ramadan, 14 Ramadan, 14 Ramadan, kemudian 24 Ramadan. Masa tu tak ada 17 Ramadan tu yang bertepatan dengan Isnin. Sedangkan Nabi mendakwa bahawa aku dilahirkan pada Isnin dan aku juga dilantik sebagai Nabi dan Rasul pada hari Isnin. Itu sebabnya ada ulama berpandangan bahawa Quran ini turun bukan pada 17 Ramadan, dia kata. Kerana nak matchkan dengan Nabi kata aku dilahir pada Isnin dan aku juga dilantik sebagai Nabi Rasul pada hari Isnin. Anda faham? Jadi khilaf di kalangan ulama tentang bab inilah. Tapi masalah khilaf ini kita janganlah berbahas-bahaskan sangat. Yang penting kita mengamalkan Quran tu tidak, itu je. Betul tak? Nabi pernah kata Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Quran itu jadi hujah bagi kamu dan atas kamu. Quran jadi hujah bagi kamu dan atas kamu, kata Allah Taala. Kata Nabi SAW pada kita lah. Apa maksudnya Quran jadi hujah bagi kita dan atas kita? Maksudnya Quran itu jadi hujah bagi kita dan atas kita. Maksudnya kita mengamalkan Quran. Kita baca Quran, kita amalkan Quran, kita cuba sedaya upaya mengamalkan apa yang terdapat dalamnya, dan kita meninggalkan diri pada benda yang ditegah oleh Quran, benda haramkan kita tak buat. Itu maksudnya kita mengamalkan Quran. Okay? Kalau kita tak amalkan, maknanya Quran besok berhujah dengan kita pula, tuan-tuan. Dia kata, kau baca Quran tak? Baca. Kau lagukan Quran tak? Lagukan Quran. Saya suka berteranum. Ini bukan makna nak orang kata nak pelakih berteranum, tidak. Okay? Kau amalkan tak? Tak amal dia. Ataupun amal sikit-sikit je. Jadi Quran pula berhujah dengan kita pula. Dia akan dakwa kita besok akhirat besok. Apalagi kalau orang tu langsung tak baca Quran lagi pula begitu.
Langsung tak baca Quran, tak pernah usir Quran. Tapi kalau dia tak tahu baca Quran, dia ada niat nak belajar, bagus. Dia ada niat nak belajar. Tuan tolonglah tuan, saya tak boleh macam mana lah baca Quran ni. Boleh tak tuan ajarkan? Boleh, tak masalah kan? Kalau kita pun kadang imam ada, bilal ada kan, boleh ajar. Tapi dengan syarat dia datang belajar. Takkan kita nak pergi tempat dia lah kan. Dia lah maknanya, orang kata anak murid cari guru. Ni kadang terbalik. Kadang terbalik, guru je nak murid. Malah kadang-kadang guru sampai dulu, anak murid tak timbul-timbul ni. Mana nak boli ikan ni, tunggu lejap kata. Oi copek lah, dia dah sampai ni Alah tunggulah sikit, mam kata, tak sampai dia kan. Tunggu tak sampai-sampai. On the way tak apa kali dah. Tak sampai-sampai. Sebenarnya semangat itu tak ada lah. Kita semangat tapi dia bukan tak semangat. Kita nak ajar dia tapi dia tak nak belajar. Tu sayang tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan ni tuan-tuan boleh menjadi satu titik tolak pada kita untuk kita mula mengubah kan, daripada baik kepada lebih baik, daripada lebih baik kepada yang lebih baik dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang mulia ini tuan-tuan, sikit sebanyak kita akan dapat kelebihan Ramadan dan akhirat besok, dan akhir Ramadan besok kita dah kemerdekaan daripada api neraka tuan. Saya rasa itu sajalah tuan-tuan dapat saya kongsikan, dan hampir dah 7.30 dah tu. Inilah orang kata pertemuan. Ni first time sampai sini. First time sampai kan. Tapi macam dah kona pula ke ustaz ni kan. Gitu. Ramai Johor. Baguslah tu Johor. Bagus. Saya ni popular kat luar. Tempat sini orang tak kona. Kan, orang tak bagi. Saya tak kisah ada. Ustaz, tak ada kampung bagi. Saya tak kisah ada, takkan saya nak mempularkan diri saya. Tak ada. Siapa nak panggil. Kan kita pergi lah. Orang tak panggil tak ada lah, tak tahu je lah. Kita tahu je kan. Takkan kita nak menyorongkan diri kita. Tak ada. Dia tak ada sifat saya macam tu. Dia saya tak ada nak menyorongkan diri kita. Tak ada. Siapa yang nak panggil. Kita sama-sama kongsi ilmu, betul tak? Sama-sama kongsi ilmu. Bukan makna kita ni hebat, tak ada. Saya tak ngaku saya hebat. Saya tak ngaku saya ni bagus dan sebagainya. Masing-masing ada kelemahan dan kekurangan. Ustaz lain macam tu juga. Ustaz lain kan? Masing-masing kadang-kadang merendah diri. Ustaz lah pergi, kata tak apalah, tuan lah pergi. Tuan pergilah ceramah, tuan lebih baik pada saya lagi. Tak apa, ustaz lah pergi kan. Itu sifat orang alim. Suka merendahkan diri. Tapi kalau bila dah dipanggil, bercakap tak berhenti pula. Salah tu. Bercakap tak berhenti je. Jemaah pun nasib tengok jam ni. Bila lah ustaz dia dah berhenti kan. Sebab dia punya dalam memori tu banyak warna. Dia nak keluarkan tu satu-satu. Kita tak boleh keluarkan sekaligus, tak ada. Tak boleh. Setiap bodoh tu kalau boleh kita keluarkan dan kita kena ulas. Baru orang faham. Kalau tidak kan sama macam bacoy lah gitu. Boleh dia baik, si bacoy lah. Lepas itu mulalah mengut. Apalah ustaz tu macam tak boleh mengajar je. Ada lah berkata je tu kan. Mana kita baca satu hadis, kita ulas, kita kupas, kita usik sana, usik sini kan. Cuit sana, cuit sini kan. Barulah tuan-tuan tak mengantuk. Ni pun ada juga yang mengantuk tu. Saya tak tahu nak cakap tuan-tuan kalau tuan-tuan mengantuk. Tak tahu nak cakap lah tuan-tuan mengantuk juga. Okey, sesajalah dapat kongsi. Mudah-mudahan apa itu kongsi pada pagi ini, insya-Allah kami bersama insya-Allah. Tajru'an a'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah innaka karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ma'al walidina wal jami muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.